Anda bersama saya Hafiz Rosli dan ini perkembangan yang baru kami terima di mana perjanjian projek kereta api berkelajuan tinggi HSR Kuala Lumpur Singapura berakhir 31 Disember sekaligus menyaksikan projek tersebut terbatal secara sendirinya. Dalam kenyataan bersama Malaysia Singapura hari ini memaklumkan kedua-dua negara akan mematuhi syarat masing-masing dan melakukan tindakan yang diperlukan akibat penamatan perjanjian projek HSR. Dan kita juga dapat saksikan juga jelas Malaysia susulan kesan pandemik COVID-19 terhadap ekonomi, kerajaan mencadangkan beberapa perubahan ke atas projek HSR dan katanya kedua-dua kerajaan melakukan beberapa perbincangan mengenai perubahan ini dan belum dapat mencapai kesepakatan. Kenyataan itu masing-masing diwakili Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Dan dalam perkembangan sama, kedua negara menegaskan akan tetap komited menjaga hubungan dua hala selain bekerjasama erat dalam pelbagai bidang termasuk memperkukuhkan hubungan antara kedua-duanya. Dan sebelum ini, media melaporkan Malaysia dikehendaki membayar kos penangguhan sebanyak 15 juta dolar ataupun 45.1 juta ringgit kepada Singapura susulan penangguhan projek rel berkelajuan tinggi Kuala Lumpur Singapura HSR itu. Dan kita juga ingin memetik kenyataan daripada di Facebook bekas Perdana Menteri Datuk Seri Mohamed Najib Tun Razak yang menyatakan kerajaan Singapura umum projek HSR KL Singapura telah batal dan negara itu akan menuntut pampasan daripada kita, dan antara alasan yang diberi oleh Malaysia kenapa untuk kita membatalkan adalah disebabkan adalah COVID-19 ini. Dan sebelum ini juga kerajaan PH pernah membayar 45 juta ringgit kepada Singapura sebab menangguhkan projek ke akhir tahun 2020, dan pada hari ini kita mendapatkan satu pernyataan yang rasmi daripada kedua Perdana Menteri itu menyatakan ia terbatal. Dan kita ingin melihat kepada isu ini apakah impaknya terhadap ekonomi negara kita, begitu juga dengan hubungan dua hala antara Malaysia dan juga Singapura. Dan untuk membincangkan mengenai pembatalan perjanjian HSR ini, kita akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, merupakan pensyarah kanan Putra Business School PBS di talian Skype ketika ini. Prof, mungkin Prof dapat terangkan sedikit apa agaknya punca pembatalan perjanjian ini? Adakah ia disebabkan oleh faktor kewangan negara ketika ini atau mungkin disebabkan oleh kos HSR yang begitu tinggi, atau projek HSR ini adalah projek yang dilihat sebagai tidak membawa kepentingan disebabkan banyak lagi kemudahan awam yang kita ada, Prof? Ya, memang kalau kita lihat apa yang berlaku ialah kerana beberapa faktor dan semua ini memainkan peranan. Pertama, kalau kita lihat pandemik COVID-19 pada awal tahun 2020 sehingga sekarang menyebabkan kelembapan ekonomi, dan ini menyukarkan kerajaan untuk melaksanakan beberapa projek mega, infrastruktur mega yang melibatkan kos yang tinggi, dan kita sedia maklum bahawa kos HSR ini jika dilaksanakan boleh pergi sehingga antara 68 bilion hingga 100 bilion ringgit jika ianya disempurnakan sehingga akhirnya. Dan ini adalah satu kos yang amat besar. Dan walaupun kita melihat jika apabila kerajaan kita membatalkan ataupun tidak mahu meneruskan perjanjian ini dengan kerajaan Singapura, memang ada pampasan yang terpaksa dibayar oleh kerajaan Malaysia kepada kerajaan Singapura, dan jumlah tu walaupun kita tengok ada dijangka agak tinggi, lebih kurang 300 juta ringgit, namun berbanding dengan kos pembinaan HSR itu juga ada kalau kita lihat 68 bilion hingga ke 1 bilion itu adalah satu jumlah yang amat besar. Dan selain daripada itu, kita lihat bahawa apabila perjanjian ini dibuat antara kerajaan Malaysia dan Singapura, beberapa penambahbaikan ataupun pengubahsuaian terhadap laluan HSR ini perlu mendapat persetujuan kedua-dua pihak. Dan ada yang saya dengar bahawa kita mahu memastikan bahawa HSR ini dapat memaksimalkan seraba yang boleh dari segi penggunaannya, iaitu kita mahu mencantumkannya dengan KLIA dan juga kita mahu ianya pun boleh digunakan dengan ECRL. Tetapi semua ini belum tentu akan dipersetujui oleh kerajaan Singapura. Jadi apabila pembatalan HSR ini antara kerajaan Malaysia dan Singapura dibuat, maka mungkin jika kerajaan Malaysia mahu meneruskan HSR ini daripada Bandar Iskandar sebagai contoh hingga ke Bandar Malaysia, mungkin
penambahbaikan ataupun memastikan penggunaan optimum laluan HSR ini boleh dibuat oleh kerajaan Malaysia tanpa memerlukan persetujuan daripada pihak luar. Prof, apakah antara kerugian yang bakal kita tanggung susulan pembatalan ini, dan kalau kita lihat juga dalam setiap perjanjian tentu ada kos untuk pembatalan, dan Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak juga telah pun bercakap iaitu sebanyak 310 juta akan bercampur dengan 45 juta ringgit. Apakah manfaat pembatalan ini lebih tinggi? Okey, memang ini adalah kos yang selalu dilaporkan bahawa apabila kita tidak meneruskan perjanjian untuk melaksanakan projek HSR ini akan pergi ke sekitar 345 juta secara keseluruhan, dan ini adalah merupakan kos kepada kita. Tetapi apabila kita buat analisa cost benefit analysis, kita juga kena tengok apakah manfaat yang akan dapat diperoleh kalau kita membatalkannya. Kalau kita meneruskan projek HSR ini, sudah tentu akan berlaku manfaat dari segi pemindahan ataupun pergerakan pekerja, mungkin berkemahiran tinggi terutamanya yang daripada Singapura boleh pergi ke Kuala Lumpur dalam masa 90 minit, ataupun juga pekerja daripada Kuala Lumpur pergi ke Singapura dalam masa 90 minit. Namun apabila kita melihat pandemik COVID-19 yang berlaku ini, sebenarnya pergerakan fizikal itu boleh diatasi dengan penggunaan teknologi, dan tidak semestinya seseorang itu harus bergerak bekerja di satu tempat secara fizikal. Semuanya boleh dimudahkan dengan penggunaan teknologi, dan disebabkan itu juga kita lihat bahawa tidak semestinya mereka yang kita perlukan perkhidmatan mereka harus berada secara fizikal di pejabat. Dan kalau kita lihat apabila ini berlaku, kemungkinan pergerakan penumpang dari satu tempat jauh ke satu tempat jauh itu mungkin kurang sikit kepentingannya berbanding dengan penumpuan terhadap teknologi yang membolehkan segala kepakaran perkhidmatan yang diberikan oleh pekerja dapat dinikmati oleh syarikat walaupun mereka tidak berada secara fizikal di pejabat masing-masing. Dan di sini mungkin kita boleh lihat bahawa kesan positif datang daripada penggunaan digital dan teknologi untuk membolehkan pertukaran pengetahuan dan kemahiran itu mengatasi kos yang terpaksa dihadapi apabila membatalkan projek seperti HSR ini. Jadi adakah dengan pembatalan ini kita perlu membayar kos dari segi pampasan dan sebagainya? Adakah ia lebih baik daripada kita menanggung satu bajet ataupun satu peruntukan yang besar untuk kita membina HSR ini? Bagaimana Prof melihat kepada isu ini? Ya, okey. Kalau kita lihat 300 juta kita bayar itu memang satu jumlah yang besar. Tetapi apabila kita committed untuk meneruskan ini, bermakna kita akan committed untuk menampung kos keseluruhan pembinaan berjumlah 68 bilion hingga 100 bilion. Dan pada suasana yang mana negara kita masih lagi secara teknikalnya mengalami kemensiasatan ekonomi, prioriti atau keutamaan harus diberikan. Dan apabila kita lihat Perdana Menteri juga mengumumkan semalam 5 keutamaan yang diberikan oleh negara pada tahun 2021 ini lebih kepada pemulihan krisis kesihatan dan juga pemulihan ekonomi yang sebenarnya bertumpu kepada memastikan perniagaan kekal berniaga dan mengambil pekerja rakyat masih lagi mendapat pekerjaan, dan kestabilan dari segi politik tabik urus dan sebagainya. Dan disebabkan itu apabila kita bercakap tentang keutamaan, kemungkinan projek-projek mega infrastruktur seperti HSR ini akan dibawa ke tahun-tahun akan datang, bukan masa sekarang untuk membelanjakan jumlah yang besar untuk projek seperti ini apabila kebajikan kesejahteraan rakyat itu masih belum dapat ditunaikan sepenuhnya. Prof, dalam masa yang sama, kalau kita melihat kita perlu membayar pampasan ini satu perkembangan yang mungkin dilihat negatif. Kita perlu membayar pampasan berjuta-juta kepada Singapura dan sebagainya. Namun kita melihat kepada perkembangan positif jika HSR ini diteruskan. Iaitu kita dapat saksikan mungkin perjalanan antara Kuala Lumpur dan juga Singapura itu dapat dipendekkan, sekaligus dapat menaikkan lagi ataupun mengoptimalkan jumlah penggunaan HSR itu sendiri. Begitu juga dengan bandar-bandar yang di sekeliling ataupun yang berdekatan dengan stesen-stesen ini akan maju. Kesan limpahannya turut akan dirasai oleh penduduk tempatan. Bagaimana Prof melihat dengan pembatalan ini kepada pelan jangka masa panjang ini, Prof? Okey, sebenarnya kalau kita fikirkan beberapa sudut. Pertama, kita nak tahu juga kalau projek ini dilaksanakan, sebenarnya
akan berlaku banyak pergerakan daripada Kuala Lumpur ke Singapura ataupun Singapura ke Kuala Lumpur. Ramai yang merasakan bahawa akan berlaku brain drain ataupun banyak tenaga-tenaga berkemahiran tinggi akan sebenarnya berhijrah ataupun bekerja di Singapura, duduk di Kuala Lumpur, duduk di Johor, Melaka dan sebagainya, akan bekerja di Singapura kerana Singapura menawarkan infrastruktur ataupun suasana yang sesuai untuk mereka, kerana banyak syarikat-syarikat antarabangsa meletakkan ibu pejabat mereka di Singapura. Jadi satu kerisauan apabila kita rasakan ia ini mungkin lebih memanfaatkan Singapura apabila ramai pekerja tempatan yang berkemahiran tinggi akan pergi bekerja sana. Dan kalau kita fikirkan satu lagi, apabila kita membina semua stesen di sepanjang jajaran laluan HSR ini, secara teorinya kita menjangkakan ia akan memberi limpahan ekonomi dari segi pertumbuhan, perniagaan, mewujudkan pekerjaan yang membantu ekonomi sampingan di sepanjang laluan tersebut. Namun jika ekonomi secara keseluruhan masih lagi belum pulih, iaitu apabila infrastruktur ini siap tetapi tidak ada perniagaan, tidak ada potensi mewujudkan pekerjaan kerana rata-rata rakyat masih lagi tertekan dengan kos hidup ataupun perniagaan masih lagi terjejas dengan masalah kecairan dan sebagainya, maka ianya akan tidak memberi limpahan yang diharapkan, limpahan ekonomi yang diharapkan. Disebabkan itu, ini adalah sesuatu yang harus dipikirkan secara mendalam oleh kerajaan. Adakah apa yang dirancangkan itu mungkin akan mencapai yang matlamat yang sepatutnya ataupun sebaliknya. Di sinilah sebenarnya ada satu risiko apabila kita meneruskan ataupun apabila kita membatalkan. Apabila kita meneruskan, adakah benar kita akan mendapat manfaat yang sepatutnya, ataupun apabila kita membatalkan, adakah sebenarnya ia memberi lebih banyak manfaat daripada meneruskan. Dan semua ini memang sepatutnya memerlukan penelitian ataupun kajian yang lebih mendalam, dan apabila kerajaan membuat keputusan untuk tidak meneruskan, mungkin selepas ini kajian seperti itu boleh dilakukan supaya jika kita ingin meneruskan tetapi mungkin daripada Johor ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, mungkin kesan-kesan positif yang diharapkan itu akan terjadi. Prof, kita mengambil contoh projek HSR ini melibatkan antara Malaysia dan juga Singapura. Tapi kita ingin melihat di Eropah sebagai contohnya, antara London dan juga Paris turut ada juga projek train ini. Bagaimana impaknya kepada ekonomi tempatan itu dapat dijana melalui projek-projek sebegini? Ya, sepatutnya apabila kita melihat projek-projek mega ni, limpahan ataupun kesan impak positifnya datang daripada pelbagai sumber. Pertama dari segi pergerakan pekerja, kedua dari segi pergerakan pelancong dan juga kargo seperti kita lihat ECRL. Tetapi HSR ni dia hanya tertumpu lebih kepada pergerakan pekerja dan mungkin juga pelancong. Dan apabila kita lihat berbanding dengan apa yang dilakukan di Eropah seperti di UK dan juga Perancis, apa yang mereka lakukan ialah kedua-dua negara itu merupakan kedua-dua negara ekonomi yang maju, yang besar, yang menyumbang sebahagian besar ekonomi di Kesatuan Eropah. Jadi kedua-duanya mendapat manfaat yang lebih kurang sama, masing-masing mendapat manfaat. Tetapi bila kita bandingkan dengan Malaysia dengan Singapura, Singapura dianggap sebagai first world country lah, negara dunia pertama, dan kita masih lagi di peringkat developing country, negara membangun. Dan apabila berlaku perbezaan dari segi taraf ekonomi negara, kemungkinan kita harus berhati-hati juga. Kemungkinan kita tidak mahu hanya menjadi satu negara yang dipanggil feeder country, iaitu kita sahaja yang membekalkan modal insan, pekerja berkemahiran untuk Singapura, dan mereka sebenarnya akan mendapat lebih banyak manfaat. Kita mahu ianya menjadi menang-menang, dan apabila kita sebut menang-menang ini, akan datang syarikat-syarikat ataupun perniagaan-perniagaan yang daripada Singapura bertapak di Kuala Lumpur, dan yang pergerakan kita mahu lihat ialah pergerakan pelabur, pergerakan pelanggan daripada Singapura datang ke Malaysia. Dan
sebenarnya itulah yang sebenarnya menjadi juga orang kata kerisauan jika ianya dilaksanakan. Adakah kita harapkan itu berlaku? Sebab kerisauan yang lebih besar sebenarnya ialah kita menjadi hanya semata-mata negara yang membenarkan Singapura untuk membesarkan lagi keluasan skop perniagaannya dan juga mendapatkan kata pekerja-pekerja yang lebih murah lah daripada Malaysia untuk tujuan masuk perniagaan mereka. Prof, kita ingin melihat kepada impak kepada hubungan dua hala antara Malaysia dan juga Singapura. Adakah selepas ini mungkin sukar untuk kita adakan rundingan untuk mengusahakan projek yang bersama seperti HSR ini? Dan kita juga dapat saksikan juga sekarang sudah terbatal. Jadi di masa hadapan adakah kerajaan akan membuat rundingan yang baru semula, dan sekiranya kita ingin membuat rundingan baru mungkin ada cabaran-cabaran yang akan dihadapi oleh kerajaan kita? Kemungkinan perjanjian yang dibuat HSR ini adalah satu yang baik, tetapi pada masa yang tidak berapa tepat, sebab apabila perjanjian mula dibuat ianya semasa kerajaan Barisan Nasional di bawah Perdana Menteri Najib Tun Razak, dan kemudian isu penangguhan itu dibuat semasa zaman Pakatan Harapan, dan kemudian pembatalan ini pula dibuat di zaman Perikatan Nasional. Jadi apabila Singapura melihat apa yang berlaku, ianya lebih bertumpu kepada peralihan kuasa politik di negara kita dan juga pandemik yang menyebabkan kemesyatan ekonomi dan menyebabkan negara kita menghadapi yang kata kekangan dari segi faktor kewangan tersebut. Dan disebabkan itu saya rasa kerajaan Singapura faham bahawa kadang-kadang apa yang berlaku itu luar kawalan kita. Jika kerajaan stabil daripada tahun 2013 ia diumumkan, mungkin sekarang kita telah mulakan projek ini. Jadi apabila saya melihat hubungan antara kerajaan Singapura dengan Malaysia, sudah tentu masing-masing akan lebih bersifat rasional. Maknanya bukan ini yang kita minta, tetapi apa yang berlaku adalah luar jangkaan. Dan saya yakin jika ada lagi beberapa projek yang akan dimeterai bersama antara kedua negara, kedua-dua kerajaan akan melihat hubungan yang baik sejak 50, 60, 70 tahun ini, dan juga kepentingan bersama, kerana kita lihat musuh kita bukannya jiran di sekeliling kita, tetapi ancaman geopolitik, kekayaan ekonomi global. Dan apabila kita lihat beberapa bulan sebelum ini banyak perjanjian persahaman antara kuasa ekonomi seperti APEC dan juga RCEP memungkinkan untuk setiap negara ini bersatu bergabung dari segi kerjasama ekonomi supaya kemakmuran itu datang ke region ini ataupun ke Asia Tenggara, dan lebih kata bersedia resilient untuk berdaya saing dengan negara-negara dagang utama di dunia. Jadi saya nampak lebih kerjasama ASEAN itu akan kekal kukuh, walaupun ini dikatakan sebagai hiccup ataupun sesuatu yang tidak dijangka dan terpaksa dibatalkan. Baik, terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, merupakan pensyarah kanan Putra Business School PBS, atas perkembangan itu. Dan bagi anda yang baru saja mengikuti kami di terkini di awal ini, iaitu kita membincangkan mengenai perjanjian projek kereta api berkelajuan tinggi HSR Kuala Lumpur Singapura yang berakhir pada 31 Disember, sekaligus menyaksikan projek tersebut terbatal secara sendirinya. Dalam kenyataan bersama Malaysia Singapura pada hari ini maklumkan, kedua-dua negara akan mematuhi syarat masing-masing dan melakukan tindakan yang diperlukan akibat penamatan perjanjian projek HSR. Jelas Malaysia susulan pandemik COVID-19 terhadap ekonomi, kerajaan mencadangkan beberapa perubahan ke atas projek HSR. Jadi kita ingin melihat kepada impak ekonomi kepada negara kita, dan mungkin kita akan berehat dulu seketika. Selepas ini kita akan bawakan perbincangan mengenai pembatalan HSR ini. Anda masih lagi bersama saya, Hafiz Rosli, dan ini berita yang baru kami terima. Perjanjian projek kereta api berkelajuan tinggi HSR Kuala Lumpur Singapura berakhir 31 Disember, sekaligus menyaksikan projek tersebut terbatal secara sendirinya.
Dalam kenyataan bersama Malaysia Singapura hari ini memaklumkan kedua-dua negara akan mematuhi syarat masing-masing dan melakukan tindakan yang diperlukan akibat penamatan perjanjian projek HSR ini. Dan jelas Malaysia sesulan kesan pandemik COVID-19 terhadap ekonomi, kerajaan mencadangkan beberapa perubahan ke atas projek HSR. Katanya kedua-dua kerajaan melakukan beberapa perbincangan mengenai perubahan ini dan belum dapat mencapai kesepakatan. Kenyataan itu masing-masing diwakili Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Dan dalam perkembangan sama, kedua-dua negara menegaskan akan tetap komited menjaga hubungan dua hala. Dan selain bekerjasama erat dalam pelbagai bidang, termasuk memperkukuhkan hubungan. Dan sebelum ini media melaporkan Malaysia dikehendaki membayar kos penangguhan sebanyak 45.1 juta ringgit kepada Singapura susulan penangguhan projek HSR. Dan dalam perkembangan terkini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamed dijangka mengeluarkan kenyataan dalam masa terdekat bagi memperincikan hal berkaitan pembatalan projek HSR ini. Dan dalam masa yang sama, kita juga ingin melihat kepada perspektif daripada pakar yang berbeza melihat kepada pembatalan projek HSR ini. Kita bersama dengan penyelidik utama Kumpulan Integrasi Oasis OIG, Dr. Muhammad Fahmi Abdullah di talian ketika ini. Prof? Ya. Baik, Doktor. Apa agaknya kita melihat kepada impak kepada ekonomi negara kita susulan daripada pembatalan HSR ini, Doktor? Sebenarnya HSR ini merupakan salah satu pelaburan yang bagi saya sangat penting kepada Malaysia kerana ia boleh menggabungkan secara integrasi dua bandar utama dan ekonomi di Asia Tenggara yang akan menghasilkan manfaat yang besar yang melangkaui daripada aspek jualan tiket dan kos bagi infrastruktur tersebut. Dan sebenarnya bila pembatalan ini dilaksanakan, jika pembatalan ini dilaksanakan, bagi saya kita terlepas dengan peluang seperti mewujudkan industri baru dan juga merupakan salah satu terlepas peluang daripada aspek kaedah baru untuk bekerjasama di antara dua buah negara, di samping kita tidak dapat meningkatkan pekerjaan yang mempunyai pendapatan yang tinggi serta meningkatkan perkhidmatan terutamanya di pengangkutan bandar dan juga pengangkutan di Malaysia lah. Perkara yang ketiga yang saya melihat kesan ataupun bagi saya satu bentuk kerugian adalah kita tidak dapat meneroka teknologi baru yang sememangnya ia sekarang ini sinonim di negara-negara luar, negara barat dan juga negara China ataupun Jepun yang telah pun lama melaksanakan projek seperti HSR ini. Ini sebenarnya memberikan kesan juga kepada penghasilan pembangunan sumber manusia yang mempunyai kemahiran tinggi dalam aspek penerokaan teknologi. Maksudnya bagi saya begitu banyak bagi saya lah aspek kerugian yang kita dah perolehi lah kesan daripada pembatalan HSR ini sendiri lah. Doktor, ada yang berpendapat dengan meneruskan projek HSR ini, ia dilihat sebagai memberikan manfaat yang lebih kepada Singapura. Terutama kalau kita melihat kepada dari segi modal insan. Akan ada wujud perpindahan modal insan daripada negara kita ke Singapura. Makin ramai tenaga-tenaga muda dan juga tenaga-tenaga pakar akan mula bekerja di Singapura kerana jarak antara Kuala Lumpur dan juga Singapura dapat dipendekkan lebih daripada 90 minit saya kira. Bagaimana doktor melihat kepada isu ini? Sebenarnya satu kajian telah pun dijalankan dan dia melihat bahawa apabila kita melihat kajian dapatan kajian itu menunjukkan bahawa Malaysia sebenarnya penerima manfaat utama berbanding daripada Singapura, memandangkan majoriti landasan yang akan kita bina itu adalah di Malaysia. Pada masa yang sama juga sebenarnya kewujudan bandar-bandar baru seperti Batu Pahat, Muar ataupun Aikro ataupun Seremban itu sebenarnya dia dah boleh memanfaatkan kepada penduduk setempat di mana tenaga-tenaga pakar kita boleh memfokuskan di Malaysia berbanding di negara Singapura. Walaupun kita membatalkan contohnya landasan HSR ini yang menghubungkan di antara Singapura dan Malaysia,
dan kita hanya melaksanakan hanya di JB hinggalah di Kuala Lumpur, kita masih lagi dapat meningkatkan manfaat utamanya daripada aspek menterjemahkan tenaga pakar dalam bidang industri rail terutamanya high speed rail ini. Dan untuk makluman semua bahawa sebenarnya sekarang ini kita pun di peringkat UTHM juga telah pun memeterai memorandum persefahaman dengan HSR untuk membangunkan teknologi ataupun tenaga pakar di kalangan para graduan dalam memfokuskan teknologi yang tinggi ini. Itu pandangan saya. Baik Doktor, sebelum kita mengakhiri ini, mungkin Doktor dapat terangkan sedikit. Sekarang kita sudah membatalkan atau memansuhkan projek HSR ini. Dan tetapi ekonomi kita saksikan juga semakin terbuka, populasi bertambah dan juga pergerakan kita bebas. Bila masa yang wajar untuk dicetuskan semua idea pewujudan HSR di masa hadapan? Kita kena lihat daripada aspek ekonomi sebuah negara itu, kemampuan untuk bergerak dengan lebih hadapan. Jika sekiranya kita merasakan bahawa pelaburan itu melibatkan kos yang tinggi dengan kemampuan negara yang sekarang ini perlu memfokuskan kepada aspek yang lain, mungkin kita boleh fokuskannya pada 20 ataupun 10 ataupun 20 tahun yang akan datang apabila peningkatan terhadap populasi negara, pada masa yang sama permintaan terhadap pengangkutan awam semakin tinggi pada masa hadapan. Kadang kita kena faham bahawa peningkatan keberkesanan perkhidmatan pengangkutan awam itu perlu ditingkatkan sebelum kita memperkenalkan suatu teknologi yang baru yang melibatkan kos yang tinggi yang boleh memberikan kesan dan impak yang negatif kepada ekonomi negara. Baik, terima kasih kepada Dr. Muhammad Fahmi Abdullah atas kupasan itu, dan selepas ini kita akan bawakan pelbagai lagi perbincangan diskusi mengenai impak pembatalan projek HSR antara Malaysia dan juga Singapura ini. Dan untuk itu saya Hafiz Rosli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.